Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Nur Syafi'i? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini atas izin Allah kita dapat bersama-sama kembali dalam PDPR kita. Baiklah murid-murid, hari ini kita nak mempelajari tentang kitab Jawi dan Had, iaitu tajuknya berkenaan dengan suku kata tertutup dan tertutup. Saya tahu sebelum ni saya dah ada hantar video mengenai penerangan tentang suku kata tertutup dan juga suku kata terbuka. Tapi ini adalah penerangan bagi memudahkan lagi murid-murid untuk mengetahui bagaimana kaedah sebenarnya dalam mempelajari ataupun melihat secara jelas dia punya formula dia. Baik, apa yang pertama kita perlu tahu adalah berkenaan suku kata tertutup ini adalah yang pertama, dia punya pengertian dia. Suku kata tertutup ni adalah huruf vokal berada di tengah. Huruf vokal kedudukannya berada di tengah. Okey. Kalau suku kata terbuka, huruf vokal berada di belakang ataupun di akhir suku kata, itu namanya suku kata terbuka. Bagi suku kata tertutup pula, huruf vokal berada di tengah suku kata. Maknanya dia duduk tengah suku kata. Jadi dia ada kaedah dia, dia ada formula dia. Formula dia apa? Sekiranya yang berada di tengah itu adalah huruf vokal waw ataupun ya, maka ejaannya akan kekal. Maksudnya tak berubah. Manakala sekiranya huruf vokal yang berada di tengah suku kata tertutup itu adalah huruf alif, maka huruf alif itu akan digugurkan, ataupun kita bahasa mudahnya, kita akan buang huruf vokal alif tu. Jadi macam mana kita nak jelas tentang penggunaan suku kata tertutup ni? Ia ada kaitan dengan ejaan rumi juga. Okey, kita tengok yang pertama, perkataan dia tayamim tim. Tayamim tim. Dan suku kata yang kedua, ini kita cerita pasal suku kata tertutup. Pa alif nga pang. Tim pang. Jadi murid-murid nampak tak? Yang berwarna merah itu, yang berwarna merah, saya pakai highlight saya ini. Baik, yang berwarna merah ini, yang saya bulatkan ni, adalah huruf vokal ya. Kita tengok formula di atas tadi. Jika huruf vokal ya kekal, maknanya dia tak berubah. Okey, kita tengok suku kata tertutup yang kedua, di mana ejaan pang ni ada alif di tengah-tengah dia. Okey, jadi apa yang kita nak kena buat dengan huruf ni, yang saya bulatkan ni, kita perlu gugurkan dia, kita perlu buang dia. Jadi kita pangkah dia. Jadi ejaan dia, macam mana kita nak eja dia? Tayamim tim pangapang, tanpa ada huruf alif dekat tengah sini. Sebab apa? Sebab huruf alif tu telah digugurkan ataupun kita dah buang, kita tak pakai. Itu kaedah dia. Baik, kita tengok yang kedua. Perkataan suku kata tertutup yang dia bagi. Suku kata yang pertama ni, lam waw mim, bunyi dia lom. Kemudian suku kata yang kedua, pa alif ta pat, jadi maksudnya lom pat. Okey, kita nampak dekat tengah suku kata ni huruf vokalnya adalah huruf vokal waw. Kita pergi balik tengok kat formula tadi. Dia kata sekiranya huruf vokal waw atau ya, dia kekal. So kat sini huruf vokal waw, jadi dia tak perlu digugurkan.
Kemudian kita tengok pula pada kedudukan suku kata yang kedua, iaitu pa, alif, ta, pat. Dekat sini, kat tengah ni adalah huruf vokal alif. Jadi kita tengok formula kat atas tu balik. Sekiranya huruf vokal alif ianya digugurkan ataupun dibuang, kita tak pakai. Jadi ejaan yang betul adalah lam, waw, mim, lom, pa, ta, pat. Kalau kita eja, kalau kita nak tengok dalam bahasa Melayu, ejaan lompat ni L O M lom. Cikgu ikut yang kaedah itu, P A T, pat, lompat. Huruf vokal O ni dalam Jawi mewakili huruf vokal waw. Jadi kita kekalkan. Yang dikata akan digugurkan adalah huruf vokal alif. Alif ni dalam Jawi mewakili, dalam Rumi adalah huruf A ni mewakili huruf alif. Jadi kita tak nak pakai ni, digugurkan. Jadi ejaannya sebenarnya adalah lam, waw, mim, lom. Ini dikekalkan. Pa, ta, pat, lompat. Dekat sini alif yang kat sini ni kita dah buang. Itu kaedah dia. Untuk lebih jelas kita tengok yang kat bawah pula. Kita kena tebalkan lagi ni. Kita pakai warna putih. 13. Kita tengok. Kita tengok dia punya dia kasih suku kata dia. Perkataan tu adalah pintas. Dia dah urai, dia dah pecahkan satu-satu dengan huruf rumi dia. Pa merujuk kepada huruf P, ya merujuk kepada huruf I, nun merujuk kepada huruf N, pin. Ikut formula. Suku kata tertutup ni memang huruf vokal dia duduk kat tengah. Jadi kita tengok yang kat tengah. Warna putih pula. Jadi cikgu kena tukar lagi warna merah. Sekiranya huruf vokal, ingat formula dia, huruf vokal waw atau ya, dia kekal. Jadi kita tak perlu buat apa-apa. Kita tandakan dulu pin. Kemudian T, A, S, tas, pintas. Ta, alif, sin. Ta, huruf T. A, huruf alif. Sin, huruf S. Jadi huruf apa yang kita kena buang? Vokal A ni kita kena buang, kita tak pakai. Jadi ejaan huruf alif ni kita akan buang. Jadi kalau kita sambungkan, dia jadi macam mana? Dia jadi pa, ya, nun, pin, ta, sin, tas. Ini dia. Ni kaedah dia. Dekat sini dia dah dibuang dah huruf alif, kat sini dah dibuang, tak pakai. Inilah ejaan yang betul. Itu juga tengok contoh yang kedua. Dia bagi perkataannya sumbang. Sin, waw, mim, sum. Sin, S, waw, U, M, mim. Pasal dia terbalik, dia tak susun macam ini, dia tak susun. Dia tak susun ini S, waw ni huruf U, M ni mim ni huruf M. Nanti awak tak boleh nak eja. Bila awak eja dia akan jadi mus. Sebab tu dia susun. Huruf Rumi kita akan tulis daripada kiri ke kanan, tapi huruf Jawi kita akan tulis daripada kanan ke kiri. Eraser. Keliru. Sekali lagi. Sin merujuk kepada huruf S, waw merujuk kepada huruf U, dan mim merujuk kepada huruf M. Jadi sumbang, B-A-N-G, bang. Saya dah sebut suku kata tutup, huruf vokal mesti ada duduk kat tengah. Jadi untuk perkataan sum tu, huruf vokalnya kat tengah apa? Wow. Dia diapit oleh huruf konsonan.
Ini nama dia, kaedah ni nama dia KVK, Consonant Vocal Consonant, KVK. Okey. Ini pun formula dia. Saya tulis kat sini besar sikit. K ni konsonan, V itu adalah vocal, dan K ni adalah konsonan. Maknanya kalau kita nak tahu sesuatu perkataan tu, suku kata tu adalah suku kata tertutup atau terbuka, kita tengok formula dia KVK. K. Jadi ini saya ajar Jadi kalau sekiranya huruf vokal, ni vokal KVK ni untuk suku kata tertutup ni. Jika kat tengah ni huruf vokal dia adalah alif, maka huruf vokal ni akan dibuang, digugurkan. Sekiranya huruf vokal tu adalah huruf waw atau ya, maka dia akan kekal. Suku kata tertutup. Jadi kat sini vokal alif A ni kita tak pakai, kita dah buang. Jadi ejaan dia akan jadi sin waw mim som bang som bang sumbang, sin waw mim sum. Huruf waw ni, vokal waw ni merujuk kepada huruf O ataupun huruf U. Sumbang, bukan sombong. Okey, jelas Yang ketiga, kita tengok contoh yang ketiga. Dia bagi perkataan jim ya nun, jin. Jim, J, ya, I, nun, N, jin. Ini rumi dia, bawah ni jawi dia. Okey, kemudian suku kata seterusnya, perkataannya adalah tan. Ta, alif, nun, tan. Tan, T-A-N, tan. A-N. Pakai, kalau nak, dia ada dua pilihan. Sama ada nak pakai KVK ni, ataupun kita nak ingat formula yang awal tadi. Sekiranya huruf vokal waw atau ya, dia kekal. Kalau huruf vokal alif, dia digugurkan. Ataupun awak nak guna kaedah K, V, K, konsonan, vokal, konsonan. Lepas tu tengok kat tengah-tengah ni, kalaulah kat sini adalah huruf alif, maka vokal alif kalau dia vokal alif atau vokal A, maka kita tak pakai ni. Jadi kita buang. Jelas tak? Jadi ejaannya tanun, tan je. Tanun bunyi dia tan, T-A-N, tan. Kat sini pun sama. Kalau kita pakai vokal KVK, kalau kita pakai formula KVK ni, K konsonan, vokal, konsonan. Kita ingat, adakah dekat tengah ni vokal dia ni adalah vokal A ataupun vokal alif ataupun vokal waw atau vokal ya. Sekiranya dia bukan vokal alif, maka kita akan gunakan huruf tu, kita tak buang. Sebab tu huruf ya ni dia kekal. Jadi ejaan jintan ini adalah jim ya nun tanun, jintan. Huruf alif tak ada kat sini, kita dah buang lah tadi. Jintan. Begitu juga dengan contoh seterusnya, iaitu perkataan lim. Suku kata pertama dia lim. Lam, ya, mim, lim. Okey, kita guna kaedah KVK tadi. Kat sini pun boleh, kat sini pun boleh. Konsonan, vokal, konsonan. Jadi vokal dia adalah vokal selain daripada huruf alif. Jadi kita nak kena buat apa kalau selain daripada huruf alif? Kita kena kekalkan dia. Kita tak perlu nak gugurkan dia, kita tak perlu nak buang dia. Okey, tengok yang kedua, perkataan yang kedua, suku kata yang kedua dia bagi pah. Pah, ejaan dia adalah P-A-H, pah. Dalam Jawi pula asalnya ejaannya adalah pa alif ha. Okey, kita gunakan kaedah konsonan, vokal, konsonan tadi. Konsonan, vokal, konsonan. Lepas tu kita ingat balik, huruf vokal di tengah, huruf alif. Jadi kalau sekiranya huruf alif, dia
digugurkan, maknanya kita tak pakai. Jadi kat sini kita buang. Bila kita eja dalam Jawi, kita buang lah. Kalau kita eja dalam Rumi, kita tak boleh nak buang huruf A tu, kita kena kekalkan. Tapi kalau dalam huruf Jawi, sekiranya kat tengah tu adalah huruf vokal alif, maka dia digugurkan. Jadi ejaannya adalah lam, ya, mim, pa, ha. Dia boleh disambungkan, boleh cantum. Cantik. Seterusnya, ni banyak lagi lah. Saya rasa ringkas je lah. Kita ambil yang last ni. Ringkas. Ni kita guna yang sama juga. Memang ejaan dia R-I-N-G. NG ni merujuk kepada ngah. Tapi kita guna kaedah yang tadi, KVK. KVK, konsonan, vokal, konsonan. Jadi kita tengok kat tengah dia, adakah dia vokal alif? Kalau vokal alif, kita kena buat apa? Kita kena gugurkan. Jadi dia bukan vokal alif, jadi kita kena kekalkan, tak payah buat apa-apa. Jadi ejaan dia ra, ar, ra, ya, ai. NG adalah nga. Jadi yang ini kekal. Jadi ejaan pula yang kedua, kas. K-A-S, kas. Kalau kita tengok dari sini, kita dah nampak lah tengah dia ni vokal A ataupun merujuk kepada alif. Kita pakai formula tadi, K, V, K. Konsonan, vokal, konsonan. Tengok vokal di tengah, adakah dia huruf ya ataupun waw? Bukan, dia adalah vokal alif, iaitu merujuk kepada vokal A dalam Rumi. Jadi apa kita kena buat? Kita kena gugurkan dia, kita kena buang dia, tak pakai ni. Kalau untuk Jawi lah. Kalau untuk Rumi, ejaannya pakai. Jadi ejaannya ni salah ni, royangah, bukan nun ni. Ni perkataan ni salah ni. Tak maaf saya pakai mouse ni, tulisan dia tak cantik sangat. Ni kekal. Kaf, sin, kas. Dia tak perlu kaf, alif, sin, sebab kita dah gugurkan. Jadi ejaan dia ra, ya, nga, kaf, sin, kas. Dapat kan? Mudah. Untuk cantumkan huruf pula, macam mana kita nak cantumkan huruf? Saya dah pernah ajar satu formula, iaitu Avuzarzat. Avuzarzat tu apa? Avuzarzat tu akronim dia. Dia merujuk kepada huruf alif, a, va, waw, avu, vur, avur, ro, zai, dal. Ni yang saya namakan Avuzarzat. Avuzarzat. Ni A, alif, va, vu, vawaw, va. Ni kita ambil ni huruf va. Tak boleh. Ni va, ini alif, ini zai, ini u, ni waw, ini zai, ar ni ra, kemudian zal dulu. Saya tertinggal di sini. Zal, avu. Sekejap lama. Avu, zar, zat. Ni Abu Zarzat dal. Kena dengan huruf ni. Kita sekiranya jumpa huruf Abu Zarzat ni, kita kena letak tanda tolak kat belakang dia. Kat belakang dia. Kenapa kena letak tanda tolak? Menunjukkan bahawa sekiranya kita jumpa huruf-huruf ni sekiranya dia sebelah dia dengan orang sebelah dia ni tak boleh bersambung, dia tak boleh bercantum. Nak bukti kita tengok yang ni. Bintang. Ni dia siap-siap cantum lah ni.
Okey, saya bagi contoh kat sini. Saya contoh kat sini je. Saya ajar kat sini saja. Ba, waw, lam, alif, bola. Okey. Ni kita belum cantumkan Okey, sekarang ni macam mana kita nak tengok dulu. Okey, boleh tak cantum? Okey, huruf ba ni boleh tak cantum dengan waw? Kalau dia ni, kalau depan dia boleh cantum, tapi kalau belakang dia boleh cantum, kalau depan dia tak boleh cantum. Okey, ba dengan waw ni kita boleh cantum, kita letak tanda tambah. Lepas tu huruf waw, ada tak huruf waw kat sini? Ada. Apa saya kata? Kena letak tanda tolak. Lam ada tak kat sini? Dekat Abu Zarzat ni tak ada. Jadi dia boleh tambah. Jadi alif ni memang dah habis lah, dah ujung dah habis. Jadi yang mana boleh tambah tu maksudnya dia boleh dicantumkan. Contoh ba, waw, bo. Waw dengan lam tak boleh cantum. Jadi yang ni ada lam, alif, la, bola. Kita bagi lagi contoh. Contoh okey, lam, waw, ra, ya. Lam, waw, lo, ra, ya, ri, lori. Ni dah pecah-pecah ni, dia belum dicantumkan. Jadi macam mana kita nak cantumkan? Gunakan kaedah tadi. Kita tengok Abu Zarzat ni. Bawah ni tak boleh. Okey, ada tak huruf lam ni? Dia boleh tak, nak tahu dia boleh tak cantumkan sebelah ni? Okey, huruf waw ada, tapi saya kata depan huruf waw, belakang tak. Jadi lam ni dia boleh bercantum dengan waw. Tapi okey, waw nak berjumpa dengan huruf depan dia tu, dia tak boleh, sebab dia ada dekat dalam sini. Sebab tu saya kata kena letak tanda tolak. Tolak tu menunjuk kepada dia ni tak boleh cantum dengan orang yang berdepan dengan dia. Kemudian waw tak boleh cantum dengan ra. Ra ada tak kat depan ni? Ada kat sini. Letak tanda tolak. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi lam dengan waw boleh cantum. Okey, lam bercantum dengan waw. Kemudian waw dengan ra tak boleh bercantum. Okey, letak ada kekal. Ra dengan ya boleh cantum tak? Tak boleh. Inilah dia kaedah Abu Zarzat. Dan kaedah KVK untuk suku kata tertutup. Untuk suku kata tertutup ni kita pakai dia punya formula dia. K, V, K, konsonan, vokal, konsonan. Konsonan, vokal, konsonan. Kalau huruf vokal alif, sekiranya huruf vokal alif kita tak pakai, kita buang dah. Kalau huruf vokal waw, dia kekal. Kalau huruf vokal ya, dia pun kekal. Inilah suku kata tertutup. Huruf vokal berada di tengah suku kata, diapit dengan huruf konsonan. Okey, jelas? Kalau suku kata terbuka pula, dia cuma KV je, konsonan dan vokal. KV ni apa? Huruf suku kata terbuka. Dia konsonan dan vokal. Alif, waw, ya. Konsonan dia huruf apa-apa yang bercantum dengan huruf ni. Tak kisahlah ba, alif, ba, waw, bu, ba, ya, bi. Ini adalah huruf suku kata terbuka. Ini merujuk kepada suku kata terbuka. Yang ini merujuk kepada suku kata tertutup. Baiklah, cukup sampai sini. Saya bagi latihan. Saya minta awak semua untuk menjawab. Sekian daripada saya. Saya tak payah buat yang bawah ni nanti saya bagi yang ada yang saya dah dapat daripada cikgu lain. InsyaAllah, semoga pembelajaran tentang suku kata terbuka dan tertutup ni, kaedah dia dapatlah awak gunakan dan faham. Ingat formula KVK dan formula Abu Zarzat untuk awak sambungkan huruf tersebut. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.